So saya nak membawa kepada soalan yang seterusnya lah Ustaz kan. Sebab kita nampak media sosial sekarang ni, alhamdulillah ramai sangat yang risau tentang saudara-saudara mereka, sampai kalau orang buat salah dia terus macam kecam lah contohnya. Dia terus tegur sebab ni ialah satu tanggungjawab sebagai seorang Islam, kena tegur. Tapi bagaimana cara nak menegur ni sebenarnya Ustaz? Sebab kadang-kadang orang kata kena DM dulu. Lepas tu kadang-kadang orang kata orang tu yang macam buat salah depan-depan, kita kena tegur depan-depan lah. So kita macam confused. Adakah kita boleh untuk menegur seseorang itu depan-depan dan mengaibkan dia ke contoh lah sebagainya, ataupun kita hanya boleh diam saja dan doakan saja? So apa cara yang terbaik insyaAllah Ustaz? Baik. Terima kasih Puan Moderator merangkap ahli panel, merangkap ceramah, merangkap semualah. Tadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis yang sahih, ad-dinu nasihah. Qulna liman? Qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li immatil muslimin wa ammatihim. Agama itu nasihat. Agama itu adalah nasihat. Kepada siapa? Kepada Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasulullah, kepada pemimpin-pemimpin Islam di kalangan kamu, dan kepada manusia keseluruhan. An-nasihah ini bermaksud apa saja kebaikan yang kamu harapkan ada pada diri kamu, kamu harapkan kebaikan itu ada pada saudara kamu. Apa benda baik yang kita harap ada dekat kita, kita harap benda baik itu ada juga pada saudara Islam itu. Nabi SAW sebut, Allah sebut dalam ayat yang lain, surah Ali Imran. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada sekelompok dari kalangan kamu mengajak kepada al-khair, yakni Islam, kata ulama mufassirin. Tugas dia ialah mengajak orang untuk melakukan kebaikan dan menghalang orang daripada melakukan kemaksiatan. Mereka ini sahajalah yang akan mendapat kebaikan, iaitu syurga Allah. Dalam sebuah ayat yang lain Allah menyebutkan, sallallahu alaihi Muhammad, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan daripada kalangan manusia. Tugas kamu ialah mengajak orang kepada kebaikan, menghalang orang daripada melakukan kemaksiatan, dan kamu beriman kepada Allah. Ini sebahagian cebisan daripada banyaknya ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang memberi tugasan kepada kita untuk antaranya melaksanakan, melarang orang daripada melakukan kemaksiatan. Nabi sebut dalam sebuah hadis yang lain, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Nabi ini bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman seorang dari kamu sehingga kamu mengasihi, dia mengasihi saudara dia sebagaimana dia kasih diri dia sendiri. Kita saja-saja nak buat benda yang bagi masuk neraka. Ada tak saja nak buat? Saja nak buat. Hari ni marah kat suami punya pasal, bergaduh dengan suami kes belacan. Kau rumah lah. Gaduh suami, gaduh. Keluar hari ni tanggai tudung, keluar pergi dekat Pekan tu, dekat bandar tu, Saudara Muhammad, tak pakai tudung, padan muka laki aku, tanggung dosa aku hari ni. Ada saja dapat itu. Mana ada suami dia tanggung dosa dia? Dia tak tutup aurat, dia lah tanggung dosa dia sendiri. Habis suami tanggung dosa apa? Suami tanggung dosa tak menasihati. Suami tanggung dosa tak mengajar. Suami tanggung dosa tak melarang. Tu suami. Kalau suami nak tak pakai tudung, ikut suka lah. Punya pasal lah, tak pakai tudung, pergilah keluar. Waktu tu baru suami tu menanggung dosa. Bukan menanggung dosa dia tak pakai tudung, menanggung dosa sebab tak nasihat, tak tegur. Tapi dia dah tegur lah, habislah kat dia. Dia tangguhlah dosa dia sendiri. Faham tak faham tu? Tuan-tuan, kita takkan buat apa-apa saja benda-benda yang menyebabkan kita masuk neraka. Sebab kita tahu neraka tu dahsyat. Tahu sakitnya, dahsyatnya, azabnya neraka. Macam mana kita duduk belajar dekat sekolah, macam mana kita belajar dekat madrasah, dekat masjid dan sebagainya. Tuan-tuan, orang yang beriman, dia akan pastikan saudara se-Islam dia tak akan buat benda yang akan menyebabkan dia masuk neraka. Maka dia buat macam mana? Dia kena tegur, dia kena nasihat. Allah sebut dalam Quran, bil hikmah, dengan hikmah. Nak tegur dengan hikmah. Kalau tuan-tuan nampak ada benda salah yang sahabat-sahabat kita buat, kita kena tegur. Tapi kata, man ra'a minkum munkaran
falyughayyiru biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi dzalika adhaful iman atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu nampak kemungkaran di depan mata kamu, cegah dengan tangan. Cegah dengan tangan ni maksud bukan semata-mata dengan tangan, dengan usaha, dengan ikhtiar. Pergi stop dia, buat sesuatu supaya benda tu berhenti. Kuasa yang kita ada, gunakan. Fa illam setiap, kalau kamu tak mampu fi lisan ni, pergi tegur, nasihat. Guna lidah. Lidah lah ni bukan setakat lidah ni. Lidah lah ni guna ni, lah ni lidah kita kat jari. Tegur, nasihat. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau tak mampu, cegah dengan hati. Ini selemah-lemah iman. Sehingga Ibnu Abbas sebut, kalau kamu tengok satu maksiat, kemudian hati kamu tak rasa apa-apa. Tengok ada maksiat, hati tak rasa apa. Ketahuilah, iman sudah tidak ada dalam hati kamu. Sebab sifat orang beriman mesti akan rasa tak sedap dan rasa tak seronok bila dia tengok ada maksiat depan mata dia. Clear tak kat tu? Habis macam mana nasihat? Bil hikmah. Nak sampai kepada nasihat bil hikmah ni tuan-tuan, Salih Muhammad, dia kena ada beberapa peringkat. Hikmah ni bukan maksud lembut. Ada ustaz cakap lembut aja. Ada ustaz je cakap kasar-kasar, cakap keras-keras sikit. Saya ni intermediate lah. Dah kata deras sangat pun tak sangat, dah kata lembut sangat pun tak sangat kot, pertengahan-tengah lah. Ada ustaz cuba, janganlah macam tu, tak baik buat macam tu. Tu lembut tu. Allah sayang kita. Itu kan. Contoh, ada orang sebab parah ni, bodoh tak reti, macam tu. Aku terajam mampu tu golek. Contoh kan. Tu. Oi, ditekah kata kan. Sebab saya ni tengah-tengah lah macam tu. Tuan-tuan Salih Muhammad, hikmah tu bukan lembut. Hikmah itu ulama mufassir sebut menyampaikan sesuatu sesuai dengan orang tu boleh terima. Menyampaikan sesuatu dengan kesesuaian kepada orang yang nak terima tu. Sebab tu Nabi SAW pernah tegur seorang yang pakai baju warna celupan za'faran yang terang, warna orange kemerahan, Nabi tak bagi. Ada dua kes, ada dua situasi kes yang sama. Seorang tu pakai, Nabi SAW panggil Maisat, hang tegur saat orang tu, beritahu dekat dia jangan pakai baju macam tu. Nabi tak bagi. Tapi satu situasi yang sama, Nabi panggil dia direct, Maisat, jangan pakai macam ni, ini pakai orang kafir. Tak apa Rasulullah, nanti saya basuh. Jangan basuh, bakar. Pasal apa? Pasal apa kes yang sama tapi cara teguran berbeza? Itulah hikmah. Orang yang Nabi SAW panggil direct dekat dia tu, pasal orang tu memang dah rapat dengan Nabi SAW, boleh tegur direct lah. Orang yang tadi tegur orang lain tu, itu orang yang baru jinak-jinak dengan Islam. Kalau lebih tegur direct dia, pakai tak main majlis dah. Faham tak tuan? Maksudnya kita kena ada hikmah dalam menegur. Nak sampai kepada teguran yang berhikmah, yang berkesan, nombor satu sekali tahu apa dia? Dia panggil ta'arufan. Ta'aruf kenal. Subjek ataupun bahasa kita ni, bahasa dalam bahasa Arab dia panggil mad'u. Kita yang menyampai dia panggil da'i. Orang yang nak kita sampai nama dia mad'u. Semua orang yang duduk tu, tuan-tuan ada Facebook, dalam Facebook tuan-tuan, dia kata, Ustaz tak banyak mana lah Ustaz, dalam Instagram saya ada 215 orang follower je. Tu 215 orang tu lah tu mad'u tu. Tu orang yang kita boleh da'i tu. Saya simak. Dia nak hantar berapa juta orang tu. Lagi besar tanggungjawab dia. Lagi ramai orang yang follow kita, tu lagi besar tanggungjawab kita nak kena menyampaikan. Mad'u. Nombor satu sekali, kenal, ta'aruf. Lepas tu Nabi SAW biasa berjumpa dengan siapa, Nabi akan tanya nama dia. Ni nama siapa? Nabi nama ni daripada mana? Tujuan dia ta'aruf, nak kenal. Bila selepas peringkat ta'aruf, dia main peringkat kedua, nama dia tafahum, faham. Faham karakter orang tu. Orang ni jenis hati tisu, drama petang pukul 7 punya. Kalau tengok sikit teriak, nangis. Baca apa sikit, nangis. Orang tegur sikit, nangis. Tu, jenis macam tu. Ada orang jenis hati keras punya. Hati kau keras, apa nama saya, cerita apa tu? Cerita gila-gila remaja. Kan, hati kau keras, Roy, contoh kan. Oh, jenis hati keras, jenis cakap pelan-pelan, jenis tak fahamnya. Jenis double meaning, tak fahamnya. Dia kena straight to the point-nya. Ini bodoh betul, terajang mampu ya, baru dia boleh faham macam tu. Jenis orang pasal macam tu, dia nak sampai kepada dia faham. Dia faham karakter.
cara penyampaian, cara teguran akan berdasarkan kepada karakter orang tu. Salih Azhar Muhammad. Faham tak ni? Saya sebut. Kemudian tu dan barulah dia dapat menyampaikan teguran dengan berkesan. Baik tuan-tuan sekalian Ustaz Syamad. Tapi kena buat, macam mana pun kena buat. Tadi kita tengok kadang-kadang kawan kita kat depan rumah kita. Kita pergi masjid. Tuan-tuan, Salih Azhar Muhammad, kita pergi masjid, rajin pergi kuliah, teman-teman muslimat ni, muslimat rajin kuliah. Tuan-tuan, saya tahu karakter lelaki, karakter orang perempuan bila mengaji. Orang perempuan dia dibawa buku tau. Bawa buku, saya catat lagi. Tengok mereka semua pekat menulis. Kenal lah tu. Buka dunia, insyaAllah. Dia orang perempuan biasa. Ni dekat kuliah Dhuha macam ni tak ada lah. Tapi kalau kat, bawa buku kan? Bawa buku. Baca tak buku tu? Tak arah kan? Dia tulis apa pun dia tak faham. Tulis cacing kerawit lagi bukan faham pun. Tapi menulis nampak kesungguhan mengaji tu. Orang lelaki tak ada. Orang lelaki mana ada buku apa pun tak bawa kan? Depa geng Imam Syafi'i. Kan? Cuba tanya lagi tengok. Dia hafal semua tu. Kan? Bila tanya, gimana abang? Balik lambat hari ni? Pergi kuliah. Ustaz tu cerita apa? Ish, panjang sungguh Ustaz tu cerita. Bukan tanya panjang pendek, dia cerita apa? Luas sungguh ilmu dia. Dia keluar habis luas panjang pendek semua. Saya bukan tanya luas panjang pendek abang. Saya tanya dia ajak apa? Tak tahu, aku lupa habis dah. Macam tu lah. Tuan-tuan semua Allah SWT. Tuan-tuan, Allah SWT. Kita ni rajin main mengaji. Tapi jiran sebelah rumah kita, tuan-tuan tudung tak kan? Kita duduk kerja kat pejabat. Kita ni ketua jabatan. Bawah kita tu ada 4-5 orang tu, staff kita tu. Ada staff kita tak semayang. Ada staff kita tak tutup aurat. Ada staff kita pakai skirt. Allah akan tanya nanti di akhirat, tuan-tuan. Allah akan tanya. Bahkan mereka pula pergi depan Allah nanti. Waktu mereka nak kena azab, mereka kata, Ya Allah, ni jiran sebelah rumah saya ni. Rajin pergi masjid setiap hari. Tapi sekalipun tak pernah ajak saya pergi masjid, Ya Allah. Dia tengok saya tak tutup aurat, Ya Allah. Dia tak tegur sekalipun. Ni kata ni saya aurat. Tuan-tuan, Salih Azhar Muhammad. Kita nak jawab apa depan Allah? Tapi paling tidak, tuan-tuan, kita ada jawapan. Pastikan kita ada jawapan. Aku dah tegur dulu, ingat tak? Kita nak tegur dia, jangan pakai macam ni. Dia kan nak dengar cakap kita. Dia kata, hampun serupanya. Kita nak tegur dia. Dia kata apa kita? Alah, kamu tu pun baru je. Dulu macam aku juga. Betul tak ni? Kita ada sejarah lampau kita. Tu tuan-tuan, sebab tu Nabi SAW Allah protect. Waktu muda Nabi SAW Allah jaga jangan ada satu mistake pun dia buat. Sebab nanti orang tak akan curi nak tegur kami, kamu dulu pun macam tu. Tapi kita ni pernah melalui zaman gelap kita. Zaman silap kita. Dan itulah antara cabaran kita dalam berdakwah. Tapi jangan gunakan alasan tu untuk kita stop dakwah. Sebab syaitan akan kata dekat kita, kamu nak tegur orang, kamu pun tak baik juga. Kamu nak nasihat orang, kamu pun bukan reti sangat. Ini akan mematahkan semangat kita. Dan tujuan syaitan memang tak mau bagi kita dakwah. Tapi kata kat diri kita, aku tegur ni, aku ajak kepada kebaikan ni sebab aku tak baik. Mudah-mudahan dengan aku duk ajak orang buat baik, memaksa aku untuk jadi baik. Yang aku duk larang orang ni pasal aku tak baik. Dengan aku duk suruh orang jangan buat tu, mudah-mudahan aku duk halang diri aku daripada buat benda yang macam tu. Tuan-tuan faham tak ni? Tu syaitan ke buat macam tu. Maka tuan-tuan Salih Azhar Muhammad, gunakan apa saja jalan supaya mesej tu sampai kat dia. Antara dia, ajak main masjid. Keluar pergi tengok dia suami duduk basuh kereta pakai seluar pendek. Yang isteri pakai baju kelawang. Tahu baju kelawang? Pasal apa suka sangat pakai baju, saya pun tak tahu. Dia berkata aircon Ustaz. Aircon. Ni sampai menega cucuk pun pakai yang tu tuan. Kata kak hantar tu. Yang mana satu? Kita menolak. Ya Allah, terawang menora. Tu baju kelawak tu. Ustaz. Tu baju kelawak. Oh, tu dia baju kelawak. Ada boleh beli. Aduh. Terawang menora belah ni, terawang meru belah ni. Aircon dia kata, subhanallah. Tuan-tuan, subhanallah, ajak dia pergi masjid. Ajak dia pergi. Ajak aja. Tak ada apa. Jom malam ni ada kuliah, jom. Tak apa, pilu-pilu dia kata. Sendek lah jawapan tu. Esok ajak lagi. Jom kita pergi kuliah ni. Tak apalah, pergi lah dulu. Lagi sekali. Lagi sekali dia nampak kita keluar, dia sembunyi belakang kereta. Keluar, lepas dah. Keluar tengok dekat depan, dia kata jam. Itu dia kata apa, tak apalah, dia kata kubur masing-masing. Kita kubur masing-masing. Cakap kat dia, pasal kubur masing-masing lah aku ajak hang ni tau. Pasal apa? Kalau kubur kita sekali senang. Malaikat tanya aku boleh tolong cover. Kan? Ataupun aku takut nanti kubur aku sebelah kubur hang.
Hari duk kena taruh, kena balur dengan malaikat. Oh, aku nak tidur tak boleh, kata dia. Aduh, subhanallah. Tuan-tuan, baik. Media sosial. Ada orang dia melakukan kesalahan, dia menzahirkan kemaksiatan melalui media sosial dia. Tuan-tuan, ada beberapa panduan menegur Saleh Ahmad bila orang melakukan kesalahan. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Al-Wafi karangan Dr. Mustafa Bura yang mensyarahkan 40 hadis Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam tajuk Ad-Dinun Nasihah tadi yang saya sebut tadi. Ataupun dalam tajuk Allahumma salli man sataral muslim, siapa yang menutup keaiban saudara dia. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau seorang itu dia terkenal dengan orang baik, contoh macam AJK masjid kita ke, tu imam ke, Sayyidina Muhammad, tapi orang dia biasalah, dia biasa melakukan kesalahan kan, dia khata', dia panggil silap, tapi dia ni terkenal orang baik. Orang yang kalau orang tanya, kenal tak haji tu? Kenal, dia tu orang baik tu, orang baik. Maka kalau dia melakukan kesalahan, tegur dia secara senyap. Jangan tegur umum, awam, umum. Kita pun buat kat Facebook, apa Ratu Imam Masjid kampung aku ni, dia sendiri pecah duit tabung, contohlah. Selipar aku dia balas tu imam ni, contoh. Tuan-tuan, kita zahirkan kesilapan dia, sedangkan dia terkenal orang baik. Jangan macam tu. Tegur dia secara diam-diam. Sebab takut nanti orang akan menggunakan alasan kebaikan dia untuk orang tu buat maksiat. Contoh, orang ni buat, tadi kata apa? Tok imam pun buat, takkan aku tak boleh buat? Tuan-tuan faham tak ni? Pasal apa orang tahu Tok Imam tu buat? Pasal kita pergi tegur secara terang-terang kesilapan yang dia buat. Ni faham ke tak faham cakap ni? Faham orang tu. Jadi kalau geng-geng kita ni yang sama-sama kita duk pergi masjid ni, kadang-kadang dia buat salah, pergi tegur dia pelan-pelan. Jangan duk pergi tulis dalam Facebook dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang melakukan kesilapan dalam kehidupan dia, tetapi Saleh Ahmad, dia bukan jenis orang yang menzahirkan maksiat dia. Ini adalah salah-salah dia buat, orang biasa. Maka tegur dia secara hikmah tadi saya sebut awal tadi ni. Pergi jumpa dia dulu ke apa sebagainya, pergi sembang dengan dia apa semua. Kalau dia tak mau, kita tegur dah, dia tak mau dengar. Tu sudahlah, habis dah, bahagian kita sudah dah. Selesai dah, aku dah tegur dah dulu ni. Dah faham dah? Tapi kalau orang yang memang dia zahirkan maksiat dia, dia memang tunjuk maksiat yang dia buat, terang-terang dia buat, maka teguran juga mesti terang-terang. Pasal apa? Pasal bila dia menzahirkan maksiat dia, ramai orang mengikut maksiat dia. Maka bila kita tegur dia, dengan harapan orang yang mengikut dia juga itu mendapat teguran. Faham tak? Ada seorang hari tu, dia buh dekat dalam Facebook dia, gambar KFC 3 ketui. Gambar KFC 3 ketui. Lepas tu dia punya caption dia, padan muka hang. Berkurang itulah. Saya pun baca lah. Dia tulis dekat dalam tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia tulis dalam tu, dia kata hari ni saya nak pergi, saya duduk berjalan. Tiba-tiba saya jumpa ada couple ni duduk berjalan, lelaki dengan perempuan ni. Kemudian Saleh Ahmad Muhammad, duit dia jatuh RM20. Duit perempuan tu, budak perempuan ni, terjatuh RM20. Dia pun pilah nak ambil duit tu, nak pergi bagi balik kat perempuan tu. Dia panggil, cik. Panggil, cik lah. Lepas tu, si boyfriend ni dah cemburu buta. Dia duk ingat kata dia ni nak mengorak girlfriend dia. Dia pun pusing ni. Apa dia macam tu lah dia sound kat dia ni. Disebabkan boyfriend tu sound dia, tahu apa dia ambil, tahu apa dia buat, duit RM20 tu dia ambil, dia pergi beli KFC. Ni cerita cerdik punya orang. Dia pergi beli KFC, dia kata inilah KFC yang aku dapat ni, padam muka aku nak tolong marah kat aku, apa semua, lalah aku beli KFC ni. Untung kat aku lah, lebih kurang macam tu lah. Betul tak tindakan dia tu? Faham atau tak faham soalan tu? Betul tak tindakan tu? Boleh tak buat itu? Tak boleh dia buat itu. Tapi geng-geng komen kat bawah tu 1000 komen tu kan. Kalau aku je tempat hang buat, aku akan buat benda sama. Padam muka tu action sangat awak. Dia ingat muka dia lawa macam tu lebih kurang kan. Semua geng kat bawah tu menyokong dan tu ada lalu 3 orang tu dekat. Tuan-tuan, saya post dekat Facebook saya. Saya tak apa ni sebut nama dia, saya tulis berlaku satu insiden bla bla kemudian hukum dia begini. Hukum dia tetap haram sebab duit tu bukan duit dia. Apatah lagi dia beli makanan.
Betul tak ni? Kalau dia tak tahu duit tu siapa pun, dia kena isytihar dulu apa semua. Bukan boleh simply ambil macam tu. Betul kan? Ni tambah dia kenal pula duit tu kawan tu siapa punya. Kalau dia tak mau ambil, dia tinggallah dekat situ. Mana boleh pergi beli makan, kemudian dia makan pula. Saya tulislah dengan bahasa paling baik dalam dunia. Bahasa lembut habis. Tuan-tuan, mereka maki saya berjemaah. Mereka boleh tag orang tu, ni lah kerja-kerja ustaz-ustaz mi segera lah ni. Mi segera aku tu ya pula ni. Semua nak famous, nak tumpang kefamousan orang lain lah apa-apa, nak tumpang apa sebagainya. Pilah tegak dia direct. Ni saya tag nama dia kat sini. Pi tegak dia direct. Lepas tu ada seorang tu ikut tu. Sayalah orang yang dimasukkan. Dia pergi mengaku pula. Sayalah orang tersebut. Saya ni ada kat sini pasal apa ustaz tak tegak saya dulu. Pasal apa ustaz buka keaiban saya macam ni pada orang lain. Tuan-tuan semua, dia menzahirkan kesilapan dia dan diikuti oleh 1000 orang yang lain. Macam mana saya nak tag dia seorang? Nu yang 1000 orang yang komen tu, macam mana dia dapat ilmu tu? Betul tak ni? Maka saya menzahirkan itu dengan tujuan dilihat oleh orang lain juga. Dan itulah cara dia bila seorang menzahirkan kesilapan. Namun demikian tuan-tuan sekalian, kesimpulan dia, bila ada orang buat salah, kita perlu usaha untuk memperbetulkan. Kita kena buat sesuatu untuk kita tegur dia supaya nanti kita ada jawapan di sisi Allah. Dan itulah tanda kasih sayang kita kepada saudara se-Islam kita yang kita tak mau nanti dia akan dihumbankan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.